Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Suryani Hassan. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai Sains Tingkatan 1 KSSM. Tema 1, Kaedah Saintifik. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik, Bab 1, Bahagian 1. Okey, baik. Kita teruskan ya. Baiklah, pelajar. Untuk tajuk yang berikutnya, kita akan mempelajari standard kandungan 1.2. Makmal sains anda. Okey. Pada akhir sesi pengajaran ni, anda akan dapat mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas, mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal, kemudian melukis dan melabelkan radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelaskannya berdasarkan kegunaannya. Okey, dan yang terakhir, pelajar dapat mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. Okey, jom kita teruskan. Makmal sains anda. Baiklah, apakah makmal sains? Makmal sains ialah satu bilik yang dikhaskan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. Apakah yang terdapat dalam makmal sains? Okey, pelajar tahu apa yang terdapat dalam makmal sains? Oh, ya betul. Okey, di dalam makmal sains terdapat pelbagai bahan dan radas. Okey. Okey, disebabkan oleh cuti PKP, pelajar tidak dapat hadir ke sekolah untuk belajar di makmal sains. Saya telah merakam gambar makmal sains SMK Bandar Baru Sintok. Inilah makmal sains kita. Cantik kan? Tajuk berikutnya yang akan kita pelajari ialah mengenai radas makmal. Okey, sebelum tu saya nak tahu apakah maksud radas makmal? Okey, tak tahu kan? Okey, saya bagi tahu ya. Okey, maksud radas makmal ialah radas atau alat atau pekakas. Makmal pula merupakan bengkel yang istimewa dan di dalamnya ada pekakas sains. Okey, ini ialah rujukan daripada DBP. Okey, faham ya maksud radas sains dan juga makmal sains. Anak-anak pelajar, okey, sebelum kita teruskan, saya ingin membacakan objektif pembelajaran yang sepatutnya awak boleh dapat apabila kita belajar tajuk ni. Okey, itu awak dapat mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Okey, dalam ni saya akan tunjukkan satu persatu radas dan juga fungsinya. Okey, untuk gambar yang pertama ni ditunjukkan tabung uji. Tabung uji bentuknya lebih kecil berbanding tabung didih. Okey, apa fungsi tabung uji? Tabung uji ialah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Sebagai contoh, saya isikan bahan di dalam tabung uji, bahan cecair di dalam tabung uji. Okey, yang kedua, tabung didih. Tabung didih saiznya lebih besar namun bentuknya sama dengan tabung uji. Fungsi tabung didih ialah untuk memanaskan bahan kimia dengan kuantiti yang kecil. Okey, saya ulang. Tabung didih berfungsi untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, gambar di sebelah ni saya tunjukkan cara untuk panaskan bahan kimia menggunakan tabung didih. Okey, yang ni kita rendamkan dalam air. Atau kita mungkin boleh panaskan terus di atas api menggunakan tabung didih. Berbanding dengan tabung uji, kita tidak boleh panaskan. Sebab tu bukan fungsi tabung uji. Faham ya? Baiklah, radas yang berikutnya saya susun dalam satu gambar, iaitu pertama, kelalangkun.
Okey, kenapa awak panggil dia kelalang kon? Kerana ianya berbentuk kon. Okey, yang kedua ialah bikar. Okey, ni rupa bikar, pernah tengok kan? Okey, kemudian yang ketiga, yang ni kita jarang tengok tapi ada nama. Okey, namanya ialah kelalang dasar lepir. Ketiga-tiga radas makmal ini, walaupun bentuknya berbeza, tapi dia mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, faham ya? Radas makmal yang berikutnya ialah silinder penyukat. Fungsi silinder penyukat ialah untuk menyukat isi padu cecair. Okey, gambar yang kedua ialah burette. Fungsi burette ialah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Okey, gambar yang ketiga ialah pipet. Pipet berfungsi untuk menyukat isi padu cecair dengan tetap. Okey, ada beza antara burette dan juga pipet. Perhatikan betul-betul. Saya bagi masa dekat awak untuk awak perhatikan betul-betul fungsinya yang berbeza. Okey. Radas makmal yang seterusnya ialah tungku kaki tiga. Fungsi tungku kaki tiga ialah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Okey, kemudian di sini terdapat kasadawai. Kasadawai membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey, di sebelah ni ialah contoh susunan kasadawai dan tungku kaki tiga yang digunakan semasa pemanasan. Yang ni contoh sajalah. Okey, sebab awak tak boleh masuk makmal, saya tunjukkan dengan gambar rajah berfungsi macam ni. Okey, faham? Seterusnya, corong turas. Fungsi corong turas ialah untuk menuras dan maafkan saya, fungsi corong turas ialah berfungsi untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada sesuatu campuran. Okey, gambar corong turas ni terbalik. Saya takat gambar terbalik. Dia guna pusing ke bawah ya. Okey, yang tajam ni ke bawah. Okey, gambar sebelahnya ialah balang gas. Balang gas digunakan untuk mengumpulkan gas. Baiklah. Kaki retot. Radas makmal yang digunakan untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Okey, kaki retot. Sebutan dia kaki retot. Ini cara guna dia. Okey. Kat sebelah ni cara guna. Contohnya kaki retot memegang burette. Dan yang terakhir yang perlu awak tahu mengenai radas makmal asas ialah piring penyejat. Piring penyejat berfungsi untuk tujuan penyejatan. Penyejatan ni maksudnya cecair di dalam tu akan disejatkan airnya, nanti akan tinggal bahan di atas piring penyejat. Kat sini kalau nak sejatkan guna sumber api pun boleh. Ya, kita letaklah di atas tungku kaki tiga dan juga kasadawai. Kenapa saya tunjukkan screenshot daripada buku teks muka surat 10 dan juga muka surat 11? Walhal saya dah terangkan mengenai radas makmal, bentuk dia dan fungsinya tadi. Okey, saya tunjukkan juga sebab pelajar mesti boleh. Ni ya, objektif pengajarannya 1.2.3, pelajar mesti boleh melukis dan melabelkan radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelaskan berdasarkan kegunaannya. Okey, pelajar kalau nak lukis radas semasa penyiasatan saintifik, pelajar mesti lukis radas yang sebegini. Bukan yang snap gambar ataupun yang takat gambar. Awak perlu lukis tabung didih, tabung uji, bika, bentuk yang macam ni. Okey, bentuk lukisan. 2D. Kelalang kon, kelalang dasar lepir. Okey, seterusnya lah.
Maksudnya ada gambar-gambar lukisan radas yang betul. Boleh? Jadi awak boleh rujuk muka surat 10 dan 11 buku teks awak. Pelajar pernah tak lihat simbol-simbol yang saya tunjukkan dalam page ini? Okey, di mana pelajar tengok simbol-simbol ini? Biasanya di mana? Ya, di dalam makmal kan? Okey, biasanya simbol-simbol amaran ini akan diletakkan di makmal sains. Okey, kerana setiap simbol-simbol ini memberikan maksud-maksud tertentu. Jadi, untuk pembelajaran tajuk ini, pelajar akan dapat mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya di dalam makmal. Jadi, dengan awak lihat simbol-simbol ini selepas ini, awak boleh tahu dah apa maksud simbol ini dan juga apakah contoh bahan yang berbahaya berdasarkan simbol-simbol amaran ni. Okey. Baik, kita tengok satu persatu simbol-simbol amaran ni. Pertama, gambar pangkah. Okey, gambar pangkah ni simbol ni bermaksud berbahaya atau perengsa. Ya, contoh kita akan tengok nanti. Kemudian gambar seperti kipas. Ya, bermaksud radioaktif. Okey, kemudian gambar di dalam segitiga ni dia tunjuk tangan dan juga tunjuk satu bahan yang telah terhakis. So, bermaksud bahan kimia ini mengakis. Okey. Simbol berikutnya ialah gambar tengkorak dan juga tulang. Bukan kawasan kemalangan tau. Okey, tapi dia merupakan simbol menunjukkan bahan itu bertoksik ataupun beracun. Toksik atau beracun. Okey, kemudian gambar segitiga dan juga letupan. Ni bukannya gambar bendera negara orang. Jepun ke? Ni ialah menunjukkan letupan. Ya, explosive. Explosive. Salah sebut pula. Okey, kemudian gambar ini semua orang tahulah. Gambar macam api kan. Okey, ni bahan mudah terbakar. Okey, so tengok saya biar lama je page ni supaya awak tengok simbol dan awak ingat. Baik, kita study sama-sama, kita pelajari sama-sama apakah maksud simbol-simbol amaran ini. Pertama, bahan merengsa. Okey, bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap ataupun wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Jadi, kita perlu elakkan daripada menghidu wap atau wasap tersebut. Bahan kimia ini perlu digunakan dalam kebuk wasap. Ya, contoh bahan kimia yang merengsa ialah kloroform dan amonia. Simbol amaran yang kedua ialah bentuk kipas. Itu menunjukkan bahawa bahan tersebut ialah radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Okey, contoh bahan radioaktif ialah uranium dan plutonium. Simbol amaran yang ketiga ialah bahan mengakis. Bahan kimia ini bersifat mengakis. Jadi kita jangan sentuh bahan ini kerana ia akan melecurkan kulit. Sekiranya terkena pada kulit anda, so awak perlu cuci bahagian tersebut dengan air mengalir yang banyak. Ya, dengan air yang banyak. Biasanya letakkan tangan atau tempat yang kena tu di bawah air mengalir yang banyak. Okey. Contoh bahan mengakis ni yang ada dalam makmal kita ialah asid dan juga alkali pekat. Simbol amaran yang keempat ialah bahan beracun atau toksik. Bahan kimia ini
beracun atau toksik. Jadi, jangan minum, makan atau menghidu atau merasa bahan ini. Okey, contoh bahan beracun atau bertoksik ialah mercury dan klorin. Klorin macam klorok yang dekat rumah awak tu. Tu bahayalah. Awak jangan makan, menghidu. Ya. Simbol amaran yang kelima ialah bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Okey, contoh bahan mudah meletup ialah gas hidrogen dan gas butana. Baik. Simbol amaran yang terakhir, yang keenam, ialah bahan mudah terbakar. Bahan yang mudah menguap dan terbakar. Jadi, jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Okey. Contoh bahan mudah terbakar ialah alkohol dan juga petrol. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Untuk elakkan kejadian tidak diingini, pelajar perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, di bawah ialah peraturan yang perlu pelajar ikut dan pelajar tidak boleh lakukan. Okey, pertama, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Ketiga, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. 4. Gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Pelajar dilarang minum, makan dan bermain-main dalam makmal. Okey, pelajar juga dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia di dalam makmal. Dari makmal. Okey, pelajar perlu kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih selepas eksperimen. Okey, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Dan cuci tangan dengan air dan sabun sebelum pelajar meninggalkan makmal. Okey, jadi pelajar perlu ambil tahu dan amalkan. Okey, untuk slide ni ialah berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Apa yang boleh buat dan apa yang kita tidak boleh buat. Okey, gambar yang pertama, kita tidak boleh atau awak jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Tadi kita dah tengok macam mana rupa tabung uji. Okey, tabung uji tu jangan halakan ke arah orang lain. Yang tu jangan buat. Okey. Yang kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Jangan sesekali buat macam tu. Okey. Kemudian, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Okey, yang ni pun jangan buat. Apa yang kita boleh buat ialah gunakan cermin mata, gunakan cermin perlindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Okey, yang ni kita perlu buat dan boleh buat. Okey, seterusnya peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal yang perlu awak ikut ialah jika berlaku sebarang kemalangan. Kemalangan ni bukan kemalangan di jalan raya, tapi kemalangan yang berlaku di dalam makmal sewaktu awak jalankan eksperimen. Okey, apa yang perlu awak buat ialah awak jangan panik. Okey, jangan panik, jangan gelabah. Okey, tapi sebaliknya awak perlu ambil tindakan yang sepatutnya seperti situasi yang ditunjukkan di bawah. Okey, contoh ya. Okey, pertama, ada langsir terbakar. Ya, ada langsir terbakar. Okey, apa yang perlu awak buat ialah awak perlu matikan suis elektrik. Ya, matikan suis elektrik.
Kemudian, bagi tahu guru. Ya, jangan tunggu di dalam makmal tersebut. Ya, kemudian cepat keluar daripada makmal. Pertama, perlu padamkan suis elektrik. Kemudian bagi tahu guru. Yang kedua, sekiranya berlaku tumpahan bahan kimia di atas meja, jangan takut, jangan gelabah. Laporkan dulu kepada guru. Awak perlu berhati-hati kerana takut bahan kimia akan terkena tangan. Okey, yang ketiga. Okey, dia kata ingat ya Farah, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, apa yang perlu awak buat? Apa yang awak perlu bagi tahu Farah? Okey, awak perlu bagi tahu Farah, kita ataupun awak perlu membilas bahagian yang terkena bahan kimia itu dengan air yang banyak. Okey, faham tak? Baiklah, Alhamdulillah telah sampai kita ke pengakhiran slide saya, iaitu habislah kita belajar tajuk dua tajuk kecil ni, iaitu standard kandungan 1.1 dan 1.2. Jadi, pelajar perlu buat latihan pengukuhan. Okey. Latihan pengukuhan ni ada di muka surat 9, praktik formatif 1.1 dan muka surat 14, praktik formatif 1.2. Okey, pelajar perlu siapkan latihan pengukuhan ini di dalam buku latihan Sains 1. Okey. Kedua-dua latihan ini yang saya bagi ni ada di dalam buku teks sains muka surat 9 dan muka surat 14. Okey, jadi sekarang apabila kita dah pun belajar dan telah berbincang, saya telah terangkan, saya harap awak faham dan awak boleh menjawab 6 soalan untuk kedua-dua praktik formatif ini. Okey, praktik formatif 1 ada 3 soalan. Praktik formatif 1.2 ada 3 soalan. Okey, pelajar perlu siapkan dan kemudian kita akan bincangkan jawapannya. Okey. Sampai di sini dulu. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.